Okey, hari ni kita buat kelas akhir kita. Jadi soalan pertama hari ni adalah kertas 2. Soalan pertama Zulaika. Ini cukai. Tengok. Zulaika memiliki sebidang tanah bukan kelulusan, salah. Keluasan 7.4. Kat sini soalan nombor 1, cukai. Okey, luas tanah dia. Luas tanah sama dengan 7.4 meter darab dengan 32.8 meter. Okey. Untuk membina sebuah rumah, kadar cukai yang dikenakan ialah ini senang kadar dia sama dengan 35 RM 35 per 100 meter persegi. Jadi macam mana kita nak kira cukai? Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Zulaika setiap tahun. Jadi apa formula dia? Formula untuk bayar cukai senang je. Kita ambil saja kita punya luas tanah bahagi dengan kadar. Kan? Terusnya jumlah cukai sama dengan luas tanah kan? Bahagi je dengan kita punya kadar. Okey, kan? Kadar dia maksudnya 100 meter persegi. Bahagi pula. Bahagi ke darab? Darab kan? Darab. Bahagi pula Okey, sorry. Darab dengan kadar. Kadar dia. Okey. Jadi kat sini kita ambil luas tanah adalah 7.4 meter darab dengan 32.8 meter. Darab dengan kadar. Kadar dia kata RM35. RM35 per 100 meter persegi. Per 100 meter persegi maksudnya dia kena per dengan 100 meter persegi. Macam tu. Itu maksudnya RM35 per 100 meter persegi kadar dia. Okay, kamu tekan. Okey, cuba tekan kalkulator terus. Berapa dapat? Sapan? RM 84.95. Okey, setahun. Dia senang ya, direct. Jadi kita panggil dia macam mana kita nak kira cukai tanah. Tadi saya pun silap, saya pergi bahagi, bukan bahagi sorry, darab. Darab semua kena ingat per ni bahagi baliklah. Kan per dia 35 per 100 meter persegi. Okey. Soalan B, jika Zulaika tidak menjelaskan cukai tanah, sudah, apakah kesannya pada Zulaika? Wow. Yang ini kesan dari segi undang. Okey, mana pemadam? Boleh kot kat sini. Okey. B, kesan. Kesan jika tidak membayar cukai tanah. Okey. Yang paling senang kita tahu kalau tak bayar kena denda. Kan? Lepas tu kena apa? Sita. Tanah kita mungkin boleh disita. Berapa Sapan? Kesan berapa kesan? Dua kesan. Notis tu maksudnya dia akan bagi arahan untuk bayar, betul tak? Kan? Notis tuntutan dalam borang 6A akan dikeluarkan. Okey. Untuk apa notis ni? Untuk tuntutan. Nampak? Notis ni untuk tuntutan maksudnya kalau kamu tak bayar, dia akan tuntut dulu. Dia bagi notis dia kena bayar. Dalam sekian-sekian masa kena bayar. Tak bayar juga seterusnya. Yes, tanah boleh dirampas. Dirampas atau dilucut hak. Okey, ini kalau tanah tau. Kalau cukai pintu, contoh cukai pintu. Cukai pintu maksudnya rumah kita. Kan? Kalau kamu tak bayar, sama juga dia akan bagi notis tuntutan. Tak bayar juga, dia akan sita. Sita maksudnya barang-barang ke apa dalam rumah tu, tanah tu. Rumah tu dia akan sita.
kan, untuk bayar cukai tu. Kan, sama dengan nilai tersebut. Tapi saya tengok belum pernah lagi kerajaan kita ni tak adalah kejam sangat. Tak adalah orang setahun tak bayar. Lepas tu terus notis sampai tuntutan tak bayar juga kan. Lepas tu kena rampas, tak ada. Dia biasanya ni yang degil 3-4 tahun tak bayar ni. Kan, bagi notis tak bayar, bagi lagi notis tak bayar, panggil pergi mahkamah tak pergi. Macam tu. Macam saya baru-baru ni cukai tanah yang saya punya sendiri kan, masa PKP itu memang saya tak boleh nak bayar. Kan, dengan sistem online bayar dia ada masalah, lepas tu nak pergi ke pejabat daerah tu kita ada quarantine semua, ada PKP, ada apa? Ada roadblock semua tak boleh lepas kan. Jadi tak boleh nak bayar. Tahun 2020 memang saya tak bayar. Baru ni baru saya bayar. Baru saya bayar. Kamu tahu denda kena berapa ringgit? Tahu berapa ringgit denda? Tu teka. Tanah tak luas banyak pun, tanah dalam 1,5 ekar yang tu. Tu teka berapa saya punya denda? Tak tahu. RM1. Dia punya denda lambat bayar tu RM1. Saya tengok pun gelak. Kan? Maksudnya apa? Dia tak adalah kejam, prihatin jugalah dia. Denda lambat bayar RM1. Tapi kita pergi bayar. Kalau orang denda macam tu, memang kita pun sampai pergi bayarlah kan. Saya bayar settle untuk 2 tahun. Okey? Dan cukai tanah sebenarnya tak banyak, kamu tengok. Kecil kan? Duk RM84 setahun, untuk setahun. Okey? Jadi orang yang ada tanah lagi banyak, lagi tinggilah. Tapi lagi besar tanah dia, mungkin income dia lagi besar. Okey. Jadi, jika pelajar tulis, tanah boleh dirampas saja atau dicehak. Ikut markah. Ikut markah. Kalau markah dia bagi 2 markah, saya rasa untuk kat sini pun dah boleh cukup lah. Kan? Kalau dia bagi 3 markah, mungkin kita kena bagi kedua-dua sekali. Tak mestinya mesti bagi penuh. Kadang-kadang yang ini notis tuntutan, borang 6A pun belajar tak tahu. Borang 6A bukan saja pelajar, saya pun tak tahu borang 6A ni macam mana, tak pernah jumpa. Belajar dalam cukai ni baru tahu kata ada wujudnya borang 6A tersebut. Okey? Kita tengok soalan nombor 2. Ini kita pernah buat ke siapa soalan ni? Tengok lama kan? Okey, nombor 2 kita tengok. Yang mana kat rumah tu boleh baca dulu. Soalan tu Cik Wong. Sebab saya ambil soalan ni, dia simple-simple je soalan dia tahu. Sebab apa? Saya rasa topik baru, dia tak akan tanyalah yang kebat sangat. Kan? Gempak sebab baru-baru ni masa dekat cubaan banyak yang report feedback lah daripada guru-guru pun sekolah kan mengatakan bahawa antara topik yang pelajar tak jawab kan dalam exam awal ni adalah topik baru, iaitu apa? Cukai, insurans kan, lepas tu yang pemodelan matematik tu. Memang game terus 3 topik tu. Okey, Encik Wang memiliki sebuah kondominium di Kuala Lumpur. Sewa kondominium itu dianggarkan pada 2,000 sebulan. Jadi soalan nombor 2. Encik Wong ada sewa kan? Sewa kondominium ni adalah 2,000 sebulan. Okey. Dia dikenakan bayaran cukai pintu sebanyak cukai pintu RM750 setahun. Kalau sebulan memang jam juga cerita ni nak bayar cukai pintu ni. Nasib baik dia cas apa? Setahun. Nampak beza tak tanah dengan rumah? Rumah lagi mahal kan? Okey. Seterusnya dia tanya apa? Hitung kadar cukai pintu bagi kondominium itu. Okey, hitung kadar cukai pintu. Okey, apa formula untuk kadar cukai pintu? Cukai pintu siapa tengok je? Cukai pintu sama dengan dia ada sewa kan? Sewa bangunan. Bangunan sewa tahunan, betul tak? Sewa tahunan bangunan darab dengan kadar kan? Darab dengan kadar. Sama dengan dia punya cukai pintu. Okey, contoh macam ni dia sewa sebanyak dianggarkan 2,000 sebulan. Jadi cukai pintu dia berapa? 750. Kita isi kat sini 750 sama dengan sewa setahun. Maksudnya 2,000 darab dengan
12 darab dengan dia punya kadar K. Dia tulis kadar. Yang soalan nak tanya apa? Dia nak tanya kadar. Jadi kita buat macam mana? K sama dengan 750 bahagi dengan 2000 darab dengan 12. Dengan grader kecil berapa ni? Berapa persen ni? 3.125%. Kadar. Kita panggil kadar dia kan. Kena ingat formula-formula ni. Formula-formula ni ada setengah formula ni dia bagi dalam exam. Ada setengah dia tak bagi. Okey, berikan kesan yang lagi sekali kesan. Saya paling tak suka kesan-kesan ni. Kan sebab kita tak boleh nak kesan. Okey. Kesan yang bakal daripada Cik Wang sebenarnya Cik Wang gagal menjelaskan bayaran cukai pintu. Borang apa pula ni? Borang B. E. Notis tuntutan juga. Borang notis dalam borang. Okey. Kesan Kesan kalau tak bayar cukai pintu. Borang-borang ni sebenarnya bagi saya mungkin dia akan tanya dalam apa? Objektif. Kan? Okey, yang pertama apa? Notis tuntutan juga kan? Notis tuntutan dalam borang E. Kamu hafallah. Cukai tanah 6A. Cukai pintu borang E. Nombor 2. Bila apa? Penyitaan. Borang. Notis tuntutan ni berapa kali? 2 kali. Atas E bawah. Bawah E dulu borang F kan? Borang tuntutan. Betul tak? Saya nak tulis bagi ayat dia. Notis lagi sekali dikeluarkan. Notis tuntutan kan ini biasanya amaran tak ni? Amaran kan? Surat kuasa. Notis surat kuasa. Tengok ayat dia. Borang F ni. Waran dalam borang F. Waran. Dalam tempoh 15 hari. 15 hari. Ini dia tempoh. Okey. Akta tu yang salah juga akta ni. Yang ini dipanggil waran. Waran apa? Tahanan. Waran tangkap ni, waran tahanan dalam borang F dikeluarkan. Keluarkan, betul? Harta mudah alih. Mudah alih boleh disita. Harta mudah alih ni maksudnya nilai dia sama dengan yang kita hutang. Contoh kita kena bayar sebanyak 750. Kita tak bayar. Nampak? Kemudian dia akan hantar notis hutang borang E dulu. Dia kata sila bayar. Dah tamat tempoh. Dia kata ni dah lebih ni kena bayar dah. Dia kata 15 hari kemudian. 15 hari kan? 15 hari kemudian kita tak respon. Kan notis tuntutan ni dia dah bagi notis tuntutan kita tak respon. Kan? Okey, notis tuntutan ni sebenarnya dikeluarkan selepas tarikh akhir bayar cukai. Dia bukan keluar waktu kena bayar, tak. Tarikh akhir bayar cukai. Kan? Maksudnya dia akan bagi tahu okey, cukai bila habis? Sebelum bulan April, sebelum bulan Mei. Kita tak bayar. Bila sampai notis tuntutan ni dalam borang E, 15 hari kemudian dia akan keluar waran tahan dalam borang F. Kan? Dalam borang F ni dia pergi, dia nak minta. Sebenarnya dia nak tuntut tu je. Kalau dia bagi waran tahanan ni, kamu kata ada duit nak pergi bayar, kan? Selesailah. Kalau tak ada duit nak bayar, baru dia kata harta mudah alih akan disita. Disita banyak mana? Banyak mana yang sesuai dengan harga yang kita hutang, bukan dia ambil semua. Disita ni tak semestinya dia pergi rumah kita, habis perabot kita dia angkut. Tak. Dia sesuai dengan berapa banyak kita hutang. Problem dia kat sini je. Kan kamu kena ini sentuhlah saya baik. Saya pun tak ingat benda ni. Saya bagi ni last untuk kamu. Kalau ada dalam soalan objektif ke apa, dia keluar pasal cukai ni. Cukai ni dia senang. Problem dia benda ni lah.
borang-borang ni, perundangan ni masalah kat situ. Tapi nak kira dia sangat mudah. Pengiraan dia sangat mudah kan? Okey. Itu soalan nombor 2. Terus pergi dekat soalan nombor 3. Okey. Lepas tu kamu tengok dalam soalan-soalan sebelum ni jarang saya bincangkan pasal cukai ni. Sebab saya target topik-topik lain kamu boleh skor. Yang ini hanya topik tambahan untuk kita skor. Kadang-kadang topik tambahan ni dia jadi senang tau dalam exam. Kan? Trial kamu macam mana? Senang tak? Tak jawab cukai? Oh, jawab insurans. Tak buat? Buat soalan lain. Kalau ada soalan lain yang senang, jawab soalan lain dulu lah kan. Okay. Encik Samsul pergi bercuti ke sebuah pulau persendirian. Beliau telah menempah sebuah bilik di sebuah resort di pulau itu. Harga sebuah bilik bagi satu malam ialah 650. Bilik kan? Okey. Seterusnya, berapakah harga bilik tersebut bagi 2 malam sekiranya dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%? Kan? Berapakah harga bilik tersebut bagi 2 malam sekiranya dikenakan cukai 6%? Maksudnya, dekat bil kita, sewa bilik adalah sama dengan 2 kali dengan 650. Cukai 6%. Jadi apa? 6% daripada 1,300. Kan? Jadi kita akan dapat nilai ni berapa? Berapa kena cukai? Apa? RM78. RM78. Jadi jumlah dia kena bayar? Jumlah sama dengan RM1,378. Semua sekali jumlah dia. Okey? Itu dia punya yang dia kena bayar. Macam kalau kita cukai 6% ni banyak. Kan merata kau pergi ada 6% ni, cukai perkhidmatan ada yang 10%. Kan? Kalau kau pergi dekat KFC ke apa semua lagi dahsyat tu kadang-kadang. Ada kadang cukai perkhidmatan ni sampai 10%. Kan nasiblah restoran mewah biasanya. Encik Samsul makan di luar resort dan tidak dikenakan cukai jualan dan perkhidmatan. Wah. Jelaskan sebab cukai jualan perkhidmatan tidak dikenakan di restoran tersebut. Okey. Tengok, ni soalan A soalan B. Okay, kenapa? Syarat, dia ada syarat tau untuk restoran tu mengenakan cukai jualan perkhidmatan. Jadi untuk jual makanan. Untuk makanan saya rasa sejuta lebih. Berapa kita tengok? Untuk makanan syarikat tu mesti makanan dia panggil apa? Jualan. Nilai ambang jualan kan? Nilai ambang dia punya jualan dia melebihi 1,500,000 RM. Satu lagi, okey. Baru syarikat tu dibenarkan mengenakan cukai 6%. Nampak? Jadi kalau dia makan tepi jalan, takkan warung tepi jalan sale dia sampai sejuta. Betul tak? Kan? Ini hebat sangat, betul tak? Jadi kalau sale dia sampai sejuta, maksudnya baru dibenarkan mengenakan cukai jualan. Sebab tu kamu tengok, kenapa Encik Samsul makan di luar resort dan tak terkenakan cukai? Sebab ke gerai ataupun tempat yang dia makan tu, nilai ambang jualan dia tidak melebihi ni. Bila tidak melebihi, maksudnya dia tak kena cukai. Okey? Jadi ayat kita kat sini kan, jawapan kita kedai dimakan ke? Kedai makan ataupun restoran, kedai makan lah. Kedai makan. Saya buat BM ni saya fail lah. Macam mana buat ayat dia? Nilai ambang. Kita buat tu direct kan? Tidak dikenakan cukai. Tidak dikenakan cukai disebabkan nilai
ambang. Nilai ambang jualan kedai itu tidak melebihi 1.5 juta lah tulis. 1.5 juta setahun. Jadi kalau dia tak lebih, dia tak boleh dikenakan. Okey. Dia tak boleh mengenakan cukai perkhidmatan. Okey. Ni orang kaya je boleh kena cukai ni. Miskin tak payah. Kan? Kedai kau bayangkan nasi lemak kan. Sebab tu masa dulu ingat ni, kalau kamu ingat masa kecoh tentang GST kan. GST maksudnya semua kena. Kan? Yang dia tak ada macam ni, tak ada syarat-syarat nilai ambang ni. Maksudnya semua kena. Dia cuci bersih. Kan? Waktu kita lawan, akhirnya kita dah dimasukkan. Sekarang digantikan balik cukai macam inilah. Maksudnya yang lagi besar baru dia akan kenakan cukai. Okey. Kenapa kalau dia jualan melebihi 1 juta baru dia boleh ambil cukai? Kenakan cukai. Kenapa? Sebab dia sendiri bayar cukai banyak tau. Nampak? Syarikat ni bayar cukai tinggi ni. Sebab apa? Kalau sale dia tinggi, dia bayar cukai pun pada cukai syarikat dia sangat tinggi. Okey, kita tengok nombor 4. Terbalik lagi ke skrin saya. Dah okey belum? Okey dah? Okey. Okey. Boleh Ini tengok. Yang ni abang target. Yang ini memang saya target. Iaitu cukai kenderaan. Cukai kenderaan. Yang ini memang kita target lah. Sebab yang ini ramai orang yang terlibat. Macam mana kita nak kira? Road tax. Cukai untuk kenderaan. Okay, road tax kan? Okey, cuba tengok soalan. Jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan bagi kenderaan persendirian di semenanjung Malaysia. Puan Daila ingin membayar cukai jalan bagi 2 buah kereta dengan kapasiti enjin. Okey, satu ada 859 cc. Kancil. Yang ini 1877. Ini cerita apa? Honda Civic. Okey. Hitung cukai jalan bagi kedua-dua kereta tersebut. Okey, kita tengok yang pertama yang ni Okey, tengok kat mana dia duduk. Dia duduk 1000 cc ke bawah. 1000 cc ke bawah. Jadi automatik dia hanya kena bayar sebanyak apa? RM RM20 je. Nampak? Ni tak kisahlah bawah lagi ke tak kisah. 1000 ke bawah semua melibatkan hanya RM20 saja. Seterusnya yang ini. Dia duduk kat mana? Dia duduk dekat 1008. Dia duduk dekat 1801 hingga 2000. Dia duduk di situ. Okey. Jadi berapa dia kena bayar? Yang pertama, asas dia kena bayar RM 280. Asas dia kena bayar dah. Kemudian untuk 5% bagi setiap melebihi 1800. Jadi melebihi maksudnya kita buat apa? Kita kena ambil 1877. Tolak dengan 1800, balance dia adalah 77. 77 ni kita kena darab dengan 50 sen. Jangan darab semua, darab semua. Balance dia saja. Jadi berapa? 38 ringgit apa? 80 sen 5 sen. Jadi RM38.50. Jadi jumlah dia kena bayar total sama dengan 300. Oh ini kena campur semua, sorry. Jadi jumlah semua total semua RM338.50. Semua sekali yang dia kena bayar. Jumlah semua Okey. Kau bayangkan kalau pakai Mustang. 5000 cc. 5000 cc macam mana cerita dia kan? Sebab tu sekarang kamu tengok cukai jalan dekat Malaysia kita dah tak ada masalah. Kecuali yang cari masalah.
Kan? Sebab apa? Kebanyakan kereta mewah pun dah menggunakan sisi yang kecil. Sebab tu ramai orang minta kepada Kerajaan Malaysia revise balik sistem cukai jalan ni. Dia tak adil. Kan? Tak adil sebab apa? Kan? Kereta mewah pun menggunakan sisi kecil. Sebab dia dah tak adil dengan kaedah penggunaan pengiraan melalui sisi ni, dah tak adil lah. Dia patut dia kena buat grade-grade lah. Kan? Contoh kereta mewah ke benda kena asing-asingan. Okey. B. Soalan B pula, dia minta apa? Jika Puan Laila mempunyai wang peruntukan sebanyak 150 bagi cukai jalan, berikan cadangan terbaik kereta yang manakah boleh digunakan oleh Puan Laila. Okey. Kalau bajet dia adalah RM150, kita tengok kat mana. Jadi, kalau kamu tengok kat sini, yang paling sesuai adalah RM90. Betul? Yang RM90. Maksudnya RM90 tu apa? Antara sisi dia 1401 hingga 1600. Ini kita panggil dia kereta 1.6. Kan? Dan kebanyakan kereta sekarang 1.5. Contoh. Ini contoh lagi kan. Orang yang pakai kereta yang bayar sisi RM90 ni siapa? Yang sekarang ni, yang paling famous, glamour. Kan? Itu memang kecil di bawah. Maybe bawah lagi kan. Maybe dia 1.3, 1.5 ada. 1.5 kalau 1.5 macam ni RM90. Kan? 1.6 pun RM90. Proton X50. Nampak? Proton X50 cc dia 1.5, 1500 cc. Dia duduk dalam kereta ni. Jadi dia bayar cukai jalan sebanyak RM90. Okay? Ambil kereta apa lagi? Honda City. Honda City pun duduk dalam kawasan ni. Nah, Honda City dia punya ni 1.5. 1.5 maksudnya dia duduk dalam kawasan ni. Maksudnya protect dia RM90. Nampak? Vios. Sama. Kan? Jangan ambil yang 1.8. Honda Civic tu kat atas lah. Itu cerita lain. Okay? Yang paling sebab orang tengok apa? X50. X50 1.5 tahu enjin dia. Kan? Tak banyak mana pun sebenarnya. Okay? Proton Exora saya punya 1.6. RM90. RM90 juga. Okey. C. Apakah kesan bagi Puan Laila sekiranya beliau gagal membayar cukai jalan bagi salah satu keretanya? Okey, C. Kesan lagi. Kalau dia gagal membayar cukai jalan. Okey, apa kes dia? Yang pertama. Yes. Dia kena denda, betul tak? Dia kena denda saman lah. Katanya. Kalau dia kena tahan, dia kena saman tu denda lagi. Boleh denda tidak melebihi kan? Tidak melebihi berapa? RM2,000. Okey, yang ni yang ditulis dalam undang-undang kita kan. Tapi dia sebenarnya dia termasuk juga dalam satu undang-undang lain iaitu akta lain. Akta lain contoh, kalau kamu ditahan roadblock, kereta kamu tak ada cukai jalan. Maksudnya tidak mempamerkan cukai jalan, kan? Kamu juga boleh disaman. Dan kenderaan kamu juga boleh disita. Kan? Boleh disita, dibawa ke balai polis. Sebab apa? Kamu tidak ada cukai jalan. Tapi benda tu tak biasanya dibawa ke balai untuk apa? Dia nak denda ni lah. Nampak? Kalau dia bagi saman denda, orang lari macam tu dia tak payah. Sebab tu road tax penting. Kan? Sebab apa? Bila road tax tak ada, berkemungkinan besar insurans pun tak ada. Bila insurans tak ada, maksudnya kita dah melibatkan apa? Melibatkan orang lain. Yang kesalahan paling besar kat dunia ni kalau melibatkan orang lain. Kalau sendiri tak apa biarlah. Melibatkan orang lain. Maksudnya apa? Langgar accident tak ada insurans. Kan? Dia kata mana insurans? Orang tak bawa insurans selalu. Macam mana nak buktikan insurans? Biasanya bukti insurans adalah cukai jalan. Sebab cukai jalan tak boleh buat kalau tak ada insurans. Kan? Sebab nak buat cukai jalan, kamu kena bawa insurans dulu. Pergi beli insurans dulu, bawa tunjuk dekat JPJ tu, dah ada. Walaupun online pun sama juga. Dia akan minta mana kamu punya kod apa semua. Bagi, kita baru boleh buat cukai jalan. Okay? Lepas tu road tax tu penting. Naik motor road tax lagi banyak RM2 je. Tapi kena ada insurans.
Okey, terus nombor 5 Nombor 5, tengok. Masih lagi dalam apa? Insurans. Ni apa? Cukai. Oh, cukai lagi, cukai. Masih lagi cukai. Antara cukai yang favorite juga nak masuk exam iaitu cukai pendapatan. Cukai pendapatan. Okey. Cukai pendapatan ni dia ada beberapa poin penting tentang cukai pendapatan. Okay, kita tengok Pertama, PT. PT ni adalah apa? Pendapatan tahunan. Berapa pendapatan tahunan? Ini sama dengan pendapatan tahunan. Dia pendapatan tahunan. Betul ya? Nanti saya akan gunakan PT je. Okey. Kemudian dia ada pendapatan bercukai. Okey. Pendapatan bercukai ni macam mana? Dia kira belakang cukai adalah sama dengan pendapatan tahunan tolak dengan pengecualian cukai. Pengecualian cukai. Pengecualian cukai. Nampak? Lepas tu dia boleh tolak lagi kalau ada derma. Derma pun dia tolak kat sini. Kan? Okey. Pendapatan bercukai adalah pendapatan tahunan, tolak pengecualian cukai, tolak kalau ada derma. Okey. Kemudian dah tolak ni baru kita tengok dekat jadual kita kat mana kita duduk. Berapa rate dikenakan? Berapa kadar cukai kita? Selepas ni yang dikira ni. Okey. Kemudian last kali dah kira semua, dah tengok jadual semua, dah kira semua, baru kita tengok ada tak kita punya rebate. Rebate hanya ada 2 jenis. Iaitu yang pertama adalah zakat. Zakat yang biasanya zakat pendapatan lah. Zakat pendapatan automatik akan kira rebate last kali. Okey. Yang kedua, bagi yang pendapatan kurang daripada 35,000. Rebate dia adalah sebanyak RM400. Sebab tu biasanya kalau kamu pendapatan kamu kurang pada 35 tahun, cukai memang tak kena. Kira-kira habis. Sebab apa? Rebate ni. Rebate ni tentu settlekan. Sebab tu kamu tengok ramai orang kat Malaysia sebenarnya golongan yang kita isytiharkan sebagai B40 memang kita tak bayar cukai. Kita isytihar tapi bila kita tolak habis. Sebab tu dia M40 dan T20. Maksudnya 60% daripada rakyat Malaysia biasanya akan membayar cukai. Jangan salahkan orang yang tak bayar cukai. Ada orang, mana acik dia tak bayar cukai? Pendapatan dia rendah. Nampak kan? Okey. Jadi seterusnya apa? Soalan ni dia minta apa? Encik Lee mendapat gaji tahunan. Apa gaji tahunan? PT. Pendapatan tahunan dia adalah sama dengan 125,000. Isterinya tidak mempunyai pendapatan berikut. Tidak mempunyai pendapatan. Berikut ialah belanja yang hendak dituntut oleh Encik Lee. Yang dituntut tu apa? Pengecualian cukai. Jadi berapa pengecualian cukai? Kita tolak. Kita tolak 9,000. Kita tolak dengan apa? Insurans hayat maksimum 7,000. Jangan tolak 8,000 pula. Tengok maksimum dia 7,000. KWC SP maksimum berapa? 2,500. Dia tuntut 2,300. Tolak 2,300 saja, jangan tolak lebih. Suami isteri, pelepasan untuk suami atau isteri yang tiada pendapatan, maksudnya 4,000 automatik. 4,000. Rawatan keluarga, dia ada tuntut sebanyak apa? 1,900. Maksimum berapa? 5,000. Jadi dia boleh tuntut penuh. Tolak lagi 1,900. Nampak? Jadi semua ni yang tinggal adalah apa? Pendapatan bercukai, PB. Berapa yang tinggal? Cuba kira. Dia ada bagi derma, dia tak bagi derma. Kalau dia bagi derma, kat sini juga kita tolak. Berapa dapat ni? 800. 100,800. Tinggi juga ni, masih tinggi kan? Okey.
Jika Encik Lee menggunakan taksiran cukai berasingan, hitung jumlah cukai pendapatan. Alamak, tak ada jadual lah. Mana jadual lah? Sekejap Oh, saya tak bagi jadual. Dia patutnya dia kena ada jadual lah, jadual cukai pendapatan. Ada jadual tak? Tengok jadual kejap. Ni. Okey. Apa ni? Siapa baca sekejap. Kalau gaji dia gaji dia antara apa? 100,000? 100,000 hingga 250,000. Ni patutnya dalam exam dia akan bagilah. Berapa dia punya rate dia? First sekali 100,000 pertama. 100,000 pertama kan? 100,000 yang pertama sebanyak 10,900. Lepas tu seterusnya 150,000 berikutnya rate dia 24%. Yang sebelah tu maksimum. Okey. Ini dia punya cukai dia yang dia bagi dalam jadual tu. Jadi kita kira macam mana? 100,800 kita akan kira tu dulu. Tolak dengan 100,000 yang pertama, tinggal lagi apa? 800. Yang kita tolak ni dia dah kena bayar sebanyak berapa? 10,900. Okey, balance ni pula dia kena bayar sebanyak apa? 24%. Jadi berapa yang ni? 192. Jadi jumlah semua, jumlah cukai adalah sebanyak 11,092. 11,092. Okey. Encik Lee tiba-tiba bayar zakat. Kacau juga cerita dia. Macam mana cerita? Encik Lee bayar zakat tak? Kan? Ni, Encik Lee. Tak kan? Boleh Encik Lee. Kalau dia Islam dia bayarlah. Okey. Sekiranya isteri Encik Lee bekerja, pilih taksiran cukai bersama atau taksiran cukai berasingan yang lebih baik. Berikan justifikasi anda. Sekiranya isteri Encik Lee bekerja. Okey. Macam mana? Tengok lah. Tapi saya rasa bagi saya berasingan lagi bagus daripada bersama. Bersama lagi bagus daripada berasingan. Tengok. Tengok pasangan suami isteri masing-masing membuat taksiran secara berasingan. Suami isteri pendapatan isteri atau suami akan dijumlahkan. Okey. Saya kena tengok buku teks tu, rujuk ni. Kalau kamu keluar dalam exam, masalah juga Itu apa masalahnya? Cukai bersama atau berasingan Okey, tengok. Cukai bersama atau berasingan. Okey. Jadi yang mana lebih baik? Yang lebih baik adalah cukai berasingan.
Okey, kenapa yang lebih baik? Yang pertama. Sebab apa? Pelepasan cukai. Nampak? Pelepasan cukai lebih banyak. Lebih banyak kalau kita kira seorang-seorang. Sebab kan? Sebab kenapa lebih banyak? Sebab nombor 2 kita tulis. Sebab apa? Setiap pelepasan cukai ni, pelepasan cukai ni dia ada mempunyai had. Nampak? Contoh macam tadilah, contoh dia tuntut 8,000 EPF rakyat, tapi kena bayar sebanyak had dia ada 7,000. Situ saja dia dah rugi sebanyak 1,000 lebih. Nampak? Ini kat sini pelepasan. Okey, lagi satu individu. Individu 9,000. Kalau dia dengan isteri, dia 9,000, isteri dia tolak 9,000, dua dah. Jadi sebab apa? Cukai berasingan lebih bagus sebab apa? Pelepasan cukai lebih banyak. Pelepasan cukai disebabkan apa? Setiap pelepasan cukai punya had. Kan? Jadi kalau dua-dua tolak, lebih banyak. Bila kita lebih banyak pelepasan cukai ni, jadi pendapatan bercukai kita akan berkurang. Ini akan menyebabkan nombor 3, pendapatan bercukai akan berkurang. Nampak? Jadi bila pendapatan bercukai berkurang, maksudnya cukai pun akan jadi lebih rendah. Okey, jam juga soalan cukai ni kan. Okey, baik kena dia masuk kan dalam exam kamu boleh jawab. Saya target kamu boleh jawab lah sikit kan, objektif ke apa tentang cukai. Okey, jom kita pergi pada topik seterusnya, iaitu topik melibatkan apa? Insurans pula Jom. Jangan nangis pula, takut pula, tak apa. Dia soalan pilihan nanti. Saya target cukai ni kali ni. Memang saya tak target bahagian C lah. Kalau dia bagi bahagian C, rugi lah. Mungkin cukai dia duduk bahagian B lah. Tapi kalau dia masuk C pun kamu pilih lah. Sebab bahagian C tu soalan dia markah dia besar. Dan dia boleh campur aduk topik. Nampak? Kalau dia duduk bahagian C, dia boleh masuk situ. Baiknya, dia duduk cukai pun jadi jenis cukai dalam C. Nah, ambil kau cukai tu sekaligus semua. Saya sedap dia join sekali dengan insurans sekali. C. Tapi markah banyak lah, 15. Okay. Tengoklah soalan. Kalau dia kapit dengan kawan dia seorang lagi tu yang statistik ke apa, buat OGIF ke apa, baik ambil buat OGIF lah. Okay. Tengok nombor 1. Insurans. Apa soalan insurans ni? Encik Aziz mempunyai perlindungan insurans perubatan dengan had tahunan. Had dia adalah 150,000. Okey, kemudian dia telah mengalami kemalangan dan dimasukkan ke dalam hospital selama beberapa hari. Kos perubatannya adalah sebanyak 22,000. Kos perubatan 22,000, tak ada masalah lah had ni. Sebab apa? Dia tak melebihi had tu kan. Okey. Hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Encik Aziz jika polisi insurans perubatannya mempunyai deductible sebanyak 500. Jadi deductible 500, co-insurance 70, 30. Okey, jadi macam mana kita nak kira? Okey. Oh, dia lain nombor lain. Betulkan je lah, betulkan. Kenapa dia lain ni? Kacau bilau soalan ni. Jadi kita nak pakai yang mana ni? Nak pakai yang atas, yang atas ke yang bawah soalan ni? Tak apa, kita pakai yang ni Kita pakai yang atas. Okey, sepatutnya yang bawah tu kita yang tulis. Jadi kamu padam ni tak pakai. 75, 25, 35,000 tu kita tak pakai. Ada salah type tu. Okey. Buku mana ni ni kena komplain buku ni. Jadi macam mana kita nak kira? Yang pertama, kita kena buat apa? Tolak dulu dengan deductible, iaitu 22,000. Tolak dulu dengan 500. Pak, sama dengan tinggal 21,500. Yang ini dia dah bayar. Siapa kena bayar? Aziz.
Aziz dah kena bayar sebanyak apa? 500 kita tanda. Okey. Kemudian yang kat sini 70 30. Okey, soalan tanya apa? Hitung bayar yang perlu ditanggung oleh Encik Aziz. Jadi Encik Aziz siapa punya? Encik Aziz mesti yang 30. Yang sikit. Polisi biasanya pegang sikit je bayar. Insurans yang bayar banyak. 30. Jadi 30%. 30% daripada 21,500 ditanggung oleh Encik Aziz. Berapa ni Sapuan? RM? 6450. Jadi jumlah semua sama dengan 6450 campur 500. Jadi dapat 6950 yang perlu dibayar oleh Encik Aziz. Okey, jadi kalau dia beli insurans pun bukan free-free semua, kena bayar juga sikit. Okey. Seterusnya soalan nombor 2. Abaikan yang bawah tu, dah silap kan? Okey. Boleh. Nombor 2. Encik Raimi. Encik Raimi pula ni. Tengok Encik Raimi mempunyai kediaman dengan nilai boleh insurans sebanyak 400,000. Nombor 2. Nilai boleh insurans 400,000, setulis 400,000 je nilai boleh insurans. Okey. Encik Raimi telah membeli polisi dengan nilai yang diinsurankan sebanyak RMX. Ini dia beli. Deductible sebanyak 4,000. 4,000. Okey. Encik Raimi telah menerima pampasan sebanyak, dia dapat pampasan. Semua kita tulis dulu. Pampasan sebanyak 49,650. Okey. Setelah rumahnya mengalami kebakaran dengan kerugian sebanyak 58,000. Jadi dia punya kerugian sebanyak 58,000. Okey. Hitung nilai yang diinsurankan oleh Encik Raimi. Macam mana kita nak kira? Yang pertama, kita kena tengok dia punya nilai yang diinsurankan berapa. Cara kira dia simple je. Pertama kamu tengok kerugian dulu. Kan? Daripada kerugian kita ni, kita tolak dulu dengan apa? Deductible. Kan? Jadi 58. Okey, tolak dengan deductible adalah 4,000. Sama dengan 54,000. Ini saya kira satu. Dia ada formula panjang. Okey. Seterusnya, kita tengok. Dia sepatutnya, dia kena dapat, bila selepas tolak deductible, kalau dia insurankan penuh, dia mesti dapat 54,000 kalau penuh. Tapi dia dapat penuh tak? Dia tak dapat penuh. Bila tak dapat penuh, maksudnya dia dapat sebahagian. Sebahagian tu maksudnya apa? Kita kena tengok sebahagian. Maksudnya RMX yang dibayar tu, RMX yang dibayar per dengan semua sekali yang patut dia bayar 400,000. Kemudian darabkan dengan dia punya apa? Kerugian. Kerugian dia berapa yang patut dia dapat? Yang patut dia dapat adalah 54,000. Ini kita akan dapat yang dia dapat 49,650. Ini persamaan dia. Jadi kita nak cari apa? Macam mana nak cari X? Kita guna kaedah penyelesaian matematik. Iaitu RMX sama dengan apa? 49,650 darab dengan 400,000 per dengan 54,000. Dapat berapa? Dia insurankan tak sampai 400 lah.
RM367 semua 7. 7.78. Maksudnya dia bayar, dia tak bayar penuh. Dia sepatutnya dia kena bayar penuh. Kalau orang kata rumah tu kena insurans, beli insurans banyak ni, dia kena belilah insurans untuk banyak ni. Nampak? Tapi dia beli kurang. Bila dia beli kurang, berlaku apa-apa, dia akan dapat kurang. Bukan dia tak dapat langsung. Dia akan dapat kurang. Kan? Kemungkinan kan? Insurans digunakan untuk apa? Untuk menampung kerugian. Bukan untuk mendapatkan keuntungan. Itu kita guna nama prinsip dia. Okey. Tengok seterusnya. Tarik dulu Puan Sarah pula. Puan Sarah menetap di Semenanjung, Malaysia. Tahu Yang kat rumah ni boleh faham ke? Kalau tak faham tanya Kita tengok. Puan Sarah menetap di Semenanjung Malaysia, memiliki sebuah kereta jenama Ford Mustang. Baru saya cerita di Ford Mustang. Kan ramai orang beli ni. Dengan nilai semasa 255,000 nilai semasa dia. Kapasiti enjin kereta tersebut adalah dia kecil je. Yang ni kau ramai yang beli ni. Dengan NCD. CC kan? NCD sebanyak 45%. Okey. Hitung premium tahunan kenderaan tersebut untuk polisi komprehensif. Okey, ada jadual dia. Okey, nilai dia 255,000. Kapasiti enjin adalah 2261. NCD sebanyak 45%. Sekejap kita kira dia punya ni dulu. Insurans dia. Jadual tak ada? Tak tahu. Alamak. Sekejap, dia jadual tak? Tengok saya pun lupa saya tak check ni, patutnya kena bagi jadual sekali. Okey, dia duduk kat mana? Sebenarnya Malaysia kan? Dia sepatutnya dia ada bagi jadual tarikh motor. Dia ada bagi jadual kat sini. Daripada jadual ni saya ambil sisi dia berada dekat 2,200 ke atas. Lebih daripada 2,200, jadi ada kat bawah tu. Oh, dia terbagi kat bawah tu. Kadar tarikh dia bagi. Okey. $372. Okey, tak apa, saya tulis dulu dekat table dia. Komprehensi dia kena bayar 372.60 sen. Lepas itu tambah RM26 untuk setiap 1,000 atau sebahagian daripada nilai melebihi 1,000. Tu. Jadi tambah RM26 kan? Untuk setiap 1,000. Setiap 1,000 bagi nilai melebihi 1,000 kan. Nilai selepas
tolak 1000. Melebihi 1000 selepas kita tolak 1000. Itu nilai kereta tau. Kan? Okey. Okey, jadi macam mana kita kira? Ini dia bagi dekat bawah tu, dekat soalan tadi, apa dia bagi? Kadar tarikh motor dia 37260 sen. Jadi kalau ikut cc ni memang ni. 37260 sen ikut cc. Jadi dia dah kena bayar sebanyak RM RM372.60. Tapi harga kereta dia adalah 255,000. Yang ini dia bayar, kita tolak 1000 je kat sini nilai dia. Tolak 1000 nilai dia. Tolak 1000 tinggal 254,000. Nampak? Balance ni apa kita buat? Kita kena bahagikan dengan 1000. Okey? Lepas bahagi 1000, apa kita buat? Kita kena darab dengan 26. RM26 ke betul? 26 26. RM26. Berapa dapat? 254 darab 26. Apa ni? Ni darab ni. RM66,040. Banyaknya ni. 66,040 ke 66,004 banyak sangat ni. RM6,000 kot. Betul. 6604 saja. Berdasarkan ini kan. Okey, lepas tu dia akan campur. Campur jadi dia akan dapat campur dengan 6604. Akan dapat jumlah dia 6976.60 betul? Betul. Okey, dah dapat ni nilai cukai yang kita kira untuk dia. Kemudian NCD 45%. NCD maksudnya non claim discount, maksudnya dia akan dapat diskaun sebanyak berapa? 45%. Jadi kalau diskaun sebanyak 45%, berapa dia kena bayar? Kalau kita nak tolak diskaun pun tak apa, ataupun kalau kita nak kira dulu berapa dia punya diskaun, NCD 45% maksudnya 45% darab dengan 6976.60. Dapat? Berapa? Tapi susah kira macam ni. Saya tak suka kira macam ni ya. Baik kita kira terus berapa dia kena bayar, betul tak? Jadi kalau NCD 45, maksudnya yang dia kena bayar adalah sebanyak 100 tolak 45. 100 tolak 45%. Jadi kamu terus dapat jawapan berapa dia kena bayar. Tak perlu kita kira berapa ringgit kemudian tolak. Kira peratus dia tolak. Berapa ringgit dia kena bayar? Okey, 37.13. Yang ini yang dia kena bayar. Dia pakai Ford Mustang dengan nilai harga kereta tu sebanyak 255. Tak tinggi mana pun 3,000 juga kan. Banding dengan Roadtax insurans kereta saya 400, 600 dia agak tinggilah. Okey. Jadi ringkas dia kamu kena buat apa? First kali kamu kena rujuk table. Nombor 1, kamu kena rujuk, kita panggil dia apa? Kadar tarikh motor. Kena tengok jadual kadar tarikh motor. Kan, masa kamu rujuk jadual ni, kamu kena tolak 1000 daripada nilai harga kereta tersebut. Okey. Balance dia baru kita gunakan ni. Kan, bahagi 1000 dalam 26 ni adalah baki. Kan, baki nilai harga kereta tu kena pakai ni. Satu, lagi mahal kereta, lagi tinggi kita punya apa? Insurans kena bayar. Okey? Nombor 3. Nombor 3 dah. Nombor 3 kita buat tadi kan? Okey, sekarang kita pergi dekat nombor mana? Nombor 4.
Okey, baca soalan nombor 4, tengok nombor 4. Puan Anita merupakan seorang ibu tunggal dengan pendapatan 4,500 sebulan. Pendapatan 4,500 sebulan. Okey. Puan Anita ingin membeli polisi insurans perubatan untuk dirinya sendiri. Pada tahun ini, Puan Anita berumur 32 tahun dan tidak mengidap sebarang penyakit serius. Okay. Jadual di bawah menunjukkan dua polisi insurans syarikat M dan syarikat N. Berdasarkan jadual di atas, tentukan plan polisi insurans dari syarikat mana yang lebih sesuai untuk Puan Anita. Jom kita tengok. Yang pertama, syarikat insurans M, had tahunan dia 150,000. Okey. N 500,000. Kalau kita tengok kat sini, memanglah had tahunan untuk syarikat N besar, betul tak? Okey. Seterusnya, bilik dan makanan 150 sama. Ya, jadi sama. Elan harian RM50. N tak dikenakan. Dia tak bagi elan harian. Maksudnya duduklah berapa lama sakit tak dapat elan harian. Okey. Rawatan kanser penyakit luar. Seperti yang dikenakan tu kepada had tahunan. Maksudnya kalau dia sakit apa-apa, rujuk pada had tahunan saja. Dia sama je kes dia, cuma kelebihan dia dekat N sebab had tahunan dia tinggi. Faedah kemalangan 10,000 untuk M. Untuk N tak ada. Okey, deductible 300. N dia kena deductible sebanyak 300. Premium tahunan 1,421. Okey, manakala yang satu lagi apa? 839. Okey, kalau ikut maklumat yang diberikan, bagi kamu polisi insurans mana yang sesuai untuk Puan Anita merupakan seorang ibu tunggal? Kita ambil yang mana? N. Okey, kenapa N? Yang tu penting nombor satu. Nombor satu ni, kalau kita nak beli insurans saja, adalah kita tengok pada apa? Premium tahunan yang rendah dulu. Kenapa kita tengok yang ni, kita pilih ni dulu? Sebab yang ini kita bayar setiap bulan. Nampak? Sakit tak sakit kena bayar. Lagi tinggi benda ni, sakit selalu kita. Nampak? Walaupun insurans kita tinggi, tapi kalau kita ambil yang ini tinggi, maksudnya lagi sakit lah kita. Jadi contoh macam ni, memang kalau tengok kat sini, beza dia tak banyak pun, 500. Tapi 500 ni dalam setahun macam-macam Puan Anita boleh beli. Okey. Jadi yang pertama kita berdasarkan jadual atas, tentukan plan polisi insurans syarikat mana yang lebih sesuai. Jadi kita ambil yang mana? Kita pilih yang mana? N. Sebab apa? Yang pertama, premium tahunan yang rendah. Seterusnya apa? Apa kelebihan dia? Untuk syarikat N ni. Had tahunan je lah. Kita bagi tahu lah dua. Yang kedua, yang ni penting dulu Okey. Kemudian bawah dia, sebab dia mempunyai had tahunan yang tinggi. Okey, yang ini optional. Maksudnya pilihan saja. Yang penting ni dulu. Premium tahunan yang rendah. Bila premium tahunan rendah dengan premium tahunan yang rendah, Puan Anita dapat menggunakan pandai pula aku cakap Melayu menggunakan lebihan wang untuk perbelanjaan ke pembelanjaan? Pembelanjaan. M Betul puan? Pembelanjaan harian yang lain. Nampak? Maksudnya dia bayar kurang
Jadi duit tu boleh digunakan pada tempat-tempat yang lain. Ayat dia terpulang kat kamu macam nak buat. Ini saya bagi saya punya justifikasi. Kenapa saya pilih insurance N. Yang kita pilih siapa? Insurance N. N. Nanti lupa pula tulis. Okey. Soalan seterusnya kita dah tak masuk dah habis dah topik tu 2 ekor tu. Antara topik apa? Topik insurans dengan cukai habis cukup lah tuan. Itu dah pening dah 2 ekor tu. Kita pergi dekat topik seterusnya. Yang ini senang sikit kan. Cuma yang ini jarang-jarang kamu akan jumpa soalan macam ni. Iaitu soalan melibatkan apa ni? Ini topik tingkatan 5. Topik tingkatan 5. Tapi dia campur aduk dengan topik tingkatan 3 sekali. Iaitu topik melibatkan apa? Congruent kan? Tapi dia masuk sekali dengan apa? Penjelmaan, transformasi. Masuk sekali kan? Okay, kita tengok saya lukis gambar tu lebih kurang dulu. Nombor 1. Okay. 45 darjah, sini pun 45 darjah, sini 3 cm, sini 6 cm, okey, yang ini 14 cm. Saya ambil benda penting je. Okey. Rajah di bawah menunjukkan sisi 4 ABCD, AEFG. AEFG ialah image bagi ABCD. Maksudnya kat sini ABCD, AEFG. AEFG ialah image. Bila kita ini maksudnya ABCD yang jadi AEFG. ABCD kita yang besar. Maksudnya yang besar ni jadi yang kecil. Yang besar tu jadi yang kecil. Okey. Di bawah transformasi PQ. Jadi ada transformasi PQ. Jadi transformasi PQ maksud kita kena buat apa? Kita kena buat Q dulu baru P. Dan Q dulu baru P. Okey. Perihalkan transformasi Q dan P. Okey, apakah transformasi Q dan apakah transformasi P? Okay, kalau kamu tengok kat sini, bila satu benda yang besar nak jadi kecil, dia ada 2 cara. Pertama, kita kecilkan yang besar ni dulu. Nampak? Lepas kita kecilkan baru kita jadikan macam ni. Boleh juga. Sama ada satu lagi yang besar ni kita akan buat sampai jadi bentuk macam ni pun boleh. Nampak? Tapi bentuk dia besar. Kan? Bagi saya lagi mudah kita guna apa? Kita kecilkan mamat ni dulu. Ikut saiz dia ni. Kita kecilkan. Jadi bila kita kecilkan apa jadi? Dia akan jadi kat sini. Kat sini, sini betul tak? Kita boleh lukis kat gambar tu bagi nampak. Lukis bagi nampak gambar. Yang ni dia akan jadi sini akan jadi 3. Okey? 3 cm dekat situ. Jadi bila dia jadi ni, kita panggil apa? Q adalah pembesar dengan faktor skala. Dia mengecil. 1/6 jadi 3 kan? Maksudnya 1/2 pada pusat huruf yang bertindih. Apa huruf ni? A. Pada pusat A. Nampak? Itu. Jadi sekarang dah jadi ni. Bila dah jadi ni, baru kita fikir macam mana ni nak jadi ni. Nampak? Memang kita tahu putaran. Jadi putaran ada berapa jenis? P adalah putaran. Putaran, okey. Berapa dia punya sudut? Berapa sudut dia? 45 darjah. Okey, tengok. Ni jadi ni. Maksudnya dia sebanyak apa? 45 darjah. Kenapa 45 darjah? Iya ke? Tak boleh campur. 45, 90 tak boleh. Kenapa tak boleh? Kita tengok satu garisan. Contoh kalau kamu ambil tapak dia. Ambil tapak dia kat sini. Kita tengok siapa tapak dia. Jadi sini. Nampak? Jadi sudut dia adalah 45. Kalau ambil atas, tengok atas dia jadi apa. Okey. Putaran 45 darjah. Arah? Lawan arah jam. Lawan arah jam. Pada pusat. Pusat yang sama, iaitu pusat apa? A. Maksudnya saya kata soalan macam ni jarang masuk exam. Tapi kita tak tentu.
Okey. Seterusnya diberi luas AEFG. Okey, sekarang cerita pasal luas pula, formula luas. Luas imej per dengan luas objek sama dengan K kuasa 2. Yang mana K adalah sama dengan faktor skala. Faktor skala. Okey. Sekarang ni, siapakah kita punya image? Image kita adalah AEFG. Objek kita adalah ABCD. Jadi saya akan buat kat situ. Luas AEFG bahagi dengan luas ABCD. Nak saya letak siapa image siapa objek sama dengan 1/2 kuasa 2. Formula dia. Lepas tu yang dia bagi tu apa? Luas AEFG. Jadi kat atas ni adalah 25. Jadi 25 per dengan luas ABCD sama dengan 1/4. Jadi kita nak cari luas ABCD. Luas ABCD sama dengan 4 darab 25. Dapat 100. Dia pakai formula je. Okey. Boleh? Okey. Seterusnya, soalan nombor 2. Soalan transformasi kamu dia dah lain daripada yang sebelum-sebelum ni. Sebelum ni soalan transformasi ni penjemaan dia satu soalan dalam bahagian B. Markah dia 10. Sekarang biasanya kita target penjemaan ni. Transformation apa semua ni, congruent semua ni, tesselasi apa semua ni dia duduk dalam bahagian B lah. Markah dia 9. Okey. Tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Dia ada gambar kat situ, dia kata kat situ ada gambar lebih kurang lah. Gambar saya ambil kat sini, gambar saya buat. Ni segitiga besar. Ada segitiga kecil dalam dia. Kemudian kat sini ada satu segitiga kecil kat sini. Okey, yang ini apa? E, F, G, sini K, M, N. Dekat sini adalah A, B, C. Okey, jom. Raja menunjukkan segitiga ABC, EFG, KMN. KMN ialah image bagi ABC. Di bawah gabungan PQ. Jadi, siapa? KMN dengan ABC. KMN dengan ABC ialah image. Jadi ABC akan jadi KMN dengan apa? PQ. Okey, jom kita tengok. Siapakah Q? Jadi ABC akan jadi KMN, nampak? Biasanya yang kecil ni kita kena tukar saiz dia jadi kecil ni dulu. Yang kecil ni kena jadi kecil ni baru dia membesar. Jadi kita nampak yang ini nak jadi ni apa benda? Bukan putaran, pantulan. Tengok bentuk dia. Kepala jumpa dengan kepala adalah pantulan. Kalau kepala balik, dia adalah putaran. Putaran dia akan jadi macam ni. Kalau benda tu macam ni, dia akan jadi macam tu. Buat kat tepi ni. Ini putaran. Okay, kalau pantulan dia jadi kat sini. Ini apa? Pantulan. Ini putaran. Kita boleh buat dekat kecil tu je. Jadi kamu akan nampak gambar kita. Yang mana? Yang ini. Jadi dia adalah menyebabkan apa? Pantulan. Okay. Kat mana pantulan dia? Kita kena carilah tengah-tengah dia kat mana. Pergi cari tengah-tengah dia. Nak dapat tengah-tengah, kita sambung je. Sambung A dengan E. Sambung je garisan dia. Buat garisan, kamu dapat tengah-tengah. Kat mana dia tengah dia sambung. Dapat tengah-tengah dia. Kemudian sambung C dengan F. Dapat tengah-tengah dia. Dua-dua garis ni. Ini kita punya paksi pantulan. Cuba kita garis ni. Dapat mana? Dapat? Ambil baris sambung.
X sama dengan Y. Tengah-tengah ke? Betul tak? 45 degree. Kalau 45, Y sama dengan X. Sambung. Okay, ambil tengah. Kira kotak je. Okey tu. Ngam. Sepak pula. Okey. Jadi kita tengok bila kamu sambung, kamu akan dapat garisan ni dia duduk tengah-tengah. Tengah-tengah maksudnya graf kita adalah Y sama dengan X. Dia duduk tengah-tengah, betul-betul dekat tengah paksi. Cuba kamu sambungkan gambar rajah tu kan. Saya try tengok. Dah terbawa mouse. Okey. Jadi untuk Q ialah pantulan pada garis Y sama dengan X. Itu Q. Okey, kemudian apa? Automatik P pula adalah apa? Pembesaran. Ialah pembesaran dengan faktor skala. Berapa faktor skala dia? Cek. Yang kecil ni 2 kotak. Yang besar 6 kotak. Okey. Jadi K adalah apa? Image bahagi dengan objek. Image kita yang besar 6. Objek kita yang kecil 2. Dapat 3. Kita akan dapat faktor skala kita 3 pada pusat. Okey, pusat kamu sambung saja. Sambung ni K sambung ke I, sambung terus. M sambung ke F, sambung terus, nanti dia akan tempat bersilang. Dia mesti sambung image kepada objek. Ni kamu akan dapat pusat dia. Berapa pusat dia? 6 negatif 5. Pada pusat 6 negatif 5. Boleh ni? Itu kau jawab soalan ni. Iman. Ada soalan macam ni? Full mark. Yang ni lagi senang lah sebenarnya. Okey, luas sama. Luas, formula kita apa formula luas? Kita lihat dulu. Luas. Siapa image? Luas image kita ambil yang besar. Yang besar kita adalah siapa sekarang ni? KMN. KMN per dengan luas objek kita adalah luas ABC. ABC dengan EFG sama luas. Sama besar. Jadi kita boleh ganti EFG. Sama je. Sama dengan K kuasa 2. Formula dia. Yang dia bagi adalah apa? Luas ABC. Jadi luas ABC dengan luas yang kecil ni sama tak? Sama. Jadi sama dengan EFG ni. Kita boleh padam kat sini. Kita gantikan sebagai luas dia sebanyak 40. Okey. Jadi berapa luas KMN? Luas KMN adalah sama dengan K kita apa? 3 kuasa 2 darab dengan 40. Dapat 360. Tapi soalan bukan nak ni. Soalan nak luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek sama dengan 360 yang besar tolak dengan 40. Dapatlah 320. Okey, ini antara soalan yang memang saya target lah. Tapi gambar dia tak tahulah macam mana. Tapi melibatkan apa? Kamu kena ingat, first kali kamu kena tandakan. Kalau dia kata adalah image, maksudnya kena tahu. Dia mesti objek pergi ke image. Dua huruf tu tengok siapa dulu. Okey. Dan soalan dia boleh trik, dia kata adalah objek. Adalah objek tu lagi susah sebenarnya. Adalah objek susah sikit. Kan? Kena check. Okey. Kita terus pergi dekat soalan yang seterusnya mana? Last ke ni? Oh, ni soalan terakhir lah hari ni. Yang ini pun kita target juga ogif. Sama ada melukis ogif ataupun tak melukis ogif. Boleh? Okey, kita tengok nombor 2 tu. Okey, apa maklumat dia kata?
Jadual di bawah menunjukkan ukuran panjang 50 kayu yang dihasilkan oleh sebuah kilang dengan menggunakan data dalam jadual di atas. Lengkapkan jadual di ruang jawapan di bawah. Alamak, tak ada . Ruang jawapan tak ada. 185. Tak ada table. Soalan pun tak ada table. Aduh. Okey, kejap . Okey. Dia tak ada table tu. Saya basuh request di table. Pertama, untuk table dia kamu kena tambah sebab kamu kena cari kekerapan longgokan. Dengan apa? Sempadan atas. Kekerapan longgokan dan sempadan atas. Okay. Tengok kekerapan longgokan dulu. Mula dengan apa? Mula dengan 3. Lepas tu 3 campur 7. 3 campur 7 akan dapat 3 campur 7 dapat 10. Lepas tu 10 campur bawah dia. 10 campur 13. Dapat 23. Lepas tu 23 campur bawah dia. Campur 15. Dia dapat 38, betul? Kemudian 38 campur bawah dia 7. Dia akan dapat 45. 45 campur bawah dia 3. Sama dengan 48. 48 campur bawah dia 2, dapat 50. Ini kita panggil dia kekerapan longgokan. Kita campur bawah. Sempadan atas, kita ambil had ujung dia berapa? 49 campur 0.5 dapat 49.5. Itu kita panggil dia sempadan atas. Habiskan sempadan atas semua. Lepas 49 apa? 54. 54 campur 0.5 dapat 54.5. Itu dia dua sudahlah, jalan kerja. Yang lain semua dah boleh buat. 59.5, 64.5, 69.5, 74.5. Okey? Boleh? Soalan saya tak bagi kita graf . Sekejap. Tengok. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5, paksi mengufuk 2 cm kepada 5, batang kayu cancang. Lukis satu ogif. Lama. Sekejap . Buat apa? Nah, dia try. Ya, okey. Jadi soalan B tu dia suruh buat ogif, kan? Ogif. Okey, jadi kalau ogif kamu kena buat apa?
Tarik. Okey, langkah pertama kamu kena ingat atas ni adalah kekerapan longgokan. Bawah ni adalah sempadan atas. Jadi kita nak tanda apa dulu? Untuk skala, kamu kena tanda paksi Y dulu tau. Jangan tanda paksi X. Paksi Y itu ikut skala. Skala dia bagi paksi Y, paksi mencancang dia 2 cm kepada 5 batang kayu. Jadi kita kena buat kat sini, CP dia 5. 5, 10, 15, 20, 25. Lemak tak muat. Kita ke bawah lagi. Okey, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 sampai 50. Okey, bawah ni kamu kena buat sempadan atas. Bawah tu sempadan atas dia. Sempadan atas yang pertama ni kita kena jak sikit. Sebab apa? Kita kena pastikan permulaan kita mesti kosong. Pangkal mula-mula kosong. Lepas tu yang first ni baru yang ada nilai dia. Yang second ni, yang first kamu tinggalkan kosong, yang second ni baru kita akan buat 49.5. Lepas tu terus 54.5. Jangan ikut dia punya 5, 5, 10 tu, jangan buat. Lepas tu 59.5, lepas tu 64.5, 69.5, 74.5. Maksudnya yang bawah ni kamu kena buat sempadan atas. Mesti mula dengan kekerapan longgokan kosong. Kalau dia dah ada kosong, kita buat je yang kosong. Kalau tak ada, macam ni soalan ni dia tak ada kosong. Dia start 3. Jadi kita kena sediakan satu tempat kosong. Lepas tu kita tengok siapa kosong dia. Kita boleh agak. Sebelum 49 siapa? 44, sorry. 44.5 dekat kosong. Kita boleh agak. Lepas tu kita plot lah. Kita plot kan. 49.5 berapa? 3 agak-agak. Saya agak-agak lah. Kamu plot betul-betul 3, 54, 10. 10, lepas tu 23 lebih kurang. Lepas 23, 38. 38, lepas 38, 45. Lepas 45, 48, 50. Jadi saya dapat objek saya adalah tarik daripada kosong, freehand tarik bentuk dia mesti bentuk S. Cepat. Okey, cuba. Kalau ada kertas graf nanti kena cuba. Kalau tak cuba pun tak apa, kamu kena fahamkan macam mana nak buat. Boleh Sapan? Nanti kita tengok contoh. Okey, dapat cuba. Yang tinggal siapa? Tinggal Fazila dengan Hakimi je. Okey. Boleh try Tiga. Jadi kau jawab itu. Itu okey ke tak okey?
Ni, kuartil pertama. Okey. Dah siap kalau kamu dah buat graf. Jadi nak buat kuartil tu sebenarnya. Kuartil tu kita kena ingat kalau ikut percentage kita adalah kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga kan. Kuartil pertama ni adalah kita bahagi 4, 1/4. Kuartil kedua 1/2. Kuartil ketiga adalah 3/4. Ataupun dari segi percentage ini adalah 25%. 1/2 adalah 50%. Dan kuartil ketiga adalah 75% dari segi peratus. Okey, contoh macam soalan ni senang. Berapa dia punya kekerapan lembutkan? 50. Jadi 50 ni kita bahagi 2 dulu. 50 kita bahagi 2 dapat 25. Tanda dekat 25 ni tarik. Yang ini adalah kuartil kedua. Okey, bawah dia pun kita bahagi 2. 25 bahagi 2. 25 bahagi 2 12.5 sini. Tarik, turun Kamu tengok graf masing-masing kan. Saya punya graf ni merapu ni. Kan? Jadi kat sini 25 ke 50 kita bahagi 2. Jadi kita akan dapat lebih kurang sini. Turunkan. Okey, turunkan ikut graf masing-masing kan. Jadi yang ini kita panggil dia kuartil pertama. Kuartil kedua nama lain dia adalah median. Median yang ini kuartil ketiga adalah sama juga dengan kita panggil dia kuartil ketiga lah. Kuartil ketiga. Dalam bahasa Inggeris dia ada upper. Kan? Upper quartile, lower quartile. Kan? Okey. Cuba buat. Okey. Kenapa padam? Tak cantik sambung. Tekan baris. Sambung. Jangan tekan. Labu. Okey, sambung ikut balik garis tu. Tak cantik sambung je. Dia biasanya Ogif dia ada anchor dia tengah-tengah tau. Contoh macam ni anchor dia kan. Anchor dengan titik atas, titik bawah dia straight. Lepas tu dia bawa curve. Sup dia curve. Dia dapat ni. Dapat apa? Tak payah pakai baris, ikut kotak dia. Ikut kotak. Kotak yang mana? Kau pilih kotak mana? Jangan tengah-tengah. Ikut kotak yang terdekat, bundarkan saja. Ikut kotak. Jangan ikut tengah-tengah tu nanti 50 ni apa? 54.5 55 ni. Sebab yang ni dia jarak dia 5. 5 maksudnya dua kotak nilai dia 1. Tambah 1. 55.5 dapat. Jadi 55.5 yang ni.
Yang ini kawan-kawan dia dapat sini sikit. Jadi sebanyak jawapan dia kuartil pertama adalah 55.5. Dia ikut. Kamu tengok, kamu buat, try buat. Okay, median. Median berapa? Median 61.5. Median dapat dekat jauh sikit lah ni. Sini ya. 61.5. Okey, soalan dia yang tu. Persentil ke 75 tu mana? Sama dengan kuartil ketiga. Sebab apa? Kuartil ketiga adalah 75%. Nampak? Kalau dia minta peratus lain, kita kena kira. Contoh ni senang sebab ini adalah P75 dia. P75 berapa? Berapa dapat siapa? Ngam-ngam ni. Okey, jadi dia dapat 64.5. Okey, kalau dia minta persentil sini hijau persentil dia. Persentil ke 80. Contoh dia nak persentil ke 80. Maksudnya kita kena kira 80 per 100 daripada semua 50. Nampak? 80 per 100 daripada 50. Kira berapa dapat. Kemudian pergi tanda kat situ bawah. Itu kalau dia minta persentil yang bukan persentil wajib. Ni kuartil dia persentil wajib. 25%, 50%, 70% dia wajib. Yang ini kuartil pertama. Kuartil kedua adalah median. Kuartil ketiga adalah apa? Kuartil ketiga lah. Jadi kalau dia minta apa? Julat antara kuartil. Julat antara kuartil adalah sama dengan apa? Kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Boleh? Okey? Boleh buatlah ni kamu ambil contoh try Senang aja. Soalan yang terakhir kita ini dia ada bagi OGIF. Dia ada bagi OGIF kat situ. Tengok terakhir. Dia bagi OGIF. Soalan dia diminta apa? OGIF di bawah menunjukkan jarak yang ia ada 50 orang penduduk. Okey, 50 orang. Kita padam semua. Okey. 50 pula berapa? 90 orang penduduk. Mana aku baca 50 ni Okay. Bina satu plot kotak berdasarkan OGIF tersebut. Bina satu plot kotak berdasarkan OGIF tersebut. Okey, jom kita bina. Pertama, nak bina plot kotak. Apa yang kita perlukan? Okey, yang pertama kita perlukan apa? Kita perlukan nilai dia 4 nilai. Kita perlukan minimum. Kita perlukan maksimum. Sorry, ada 5. Kemudian kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Yang ni kita perlukan. Okey. Jadi soalan pertama kita nak cari apa mula-mula? Dapatkan dia punya minimum. Okay, minimum dia kat mana? Daripada OGIF ni kan. Tengok minimum dia kan. Jadi ada 90 orang. Jadi minimum kita. Kemudian maksimum. Lepas maksimum, kita ambil kuartil pertama. Okey, kuartil pertama. Sekarang kita buat apa? Semua ada 90. Bahagi 2 dapat 45. Kamu pergi dekat graf tu, pergi dekat 45. Pergi dan bawa turun. Pergi dan bawa turun. Saya okey graf ni Dapat siapa? Kat 45 sini. Tu. Dan kita bawa dia turun.
37.5. Okey. So, ini maksudnya 45 kita bahagi 2. Bahagi 2 maksudnya apa? Kita dapat kuartil kedua. 37.5. Okey, kemudian kita bahagi 2 lagi. Jadi 45 bahagi 2, 22.5. Dapat ni? Ni kurang. Berapa kuartil pertama? 26.5. Kau dapat apa? 28. Kuartil pertama? RM26.5. Saya dapat 26.5 kejap. Kuartil ketiga. Susah juga pakai jari ni. Dapat ni, kuartil ketiga. Boleh. Saya dapat dia kurang 2 kotak ni, 2 kotak. 2 kotak 51. Oh, betul 1 kotak eh? 1 kotak. Selepas 49. Tengok. Pak kita punya 1 kotak eh? Kat mana? 70 dia tu. Okey, 1 kotak. 1 kotak. Kotak. Kalau 1 kotak maksudnya kita dapat 50. 50.5 ikut gram masing-masing eh. Okey. Minimum. Minimum kita. Okey. Minimum kita. Okey, minimum dia kita tengok. Okey, sempadan atas 9.5 tu tak boleh pakai. Sebab itu kekerapan kita kosong. Belum ada orang kat situ. Nampak? Jadi kita punya kita ambil apa? 19.5. Jangan ambil yang kosong, kosong tempat kosong. 19.5 maksimum 79.5. Jadi kita boleh buat plot kotak kita. Plot kotak kita macam biasalah, macam itulah. Plot kotak kita tarik kat bawah ni. Skala penting dulu, skala. Skala kita daripada 19.5 sampai 79.5. Berapa jarak dia lebih kurang? Lebih kurang 50, betul? 50 kita boleh buat kat sini. Kita mulakan dengan ambil nombor je ni. Kita ambil mula dekat apa? Kalau dia 50, tengok skala dia ada apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semua ada banyak ni. Ada banyak tak ada masalah. Kita nak mula dekat berapa skala elok? 5 je. 10 lah, 10 boleh. 10, 20, 30, 40, 50, 60 dah cukup dah. Dia sampai lagi. 50, 60, 70, 80. Cukup sampai 80 je kan? Itu kita
Mula-mula sekali dekat 19.5. Jadi saya akan injak ni. Step pertama kita 19.5 sini. Kan? 19.5. Kamu kena kira betul-betul kan? Lepas tu kita punya kuartil pertama 26.5. Sini lebih kurang. Sini 26.5. Ini 19.5. Tengah-tengah dia meridian 37.5. Meridian kita buat garis je 37.5 sini. Okey. Ini kena turun dekat ni 37.5. Lepas tu kuartil ketiga 50.5 sini. Betul kotak. Sini maksudnya dekat 50.5. Last kali 79.5. Okey. Ini kita panggil dia plot. Kau tak boleh buat ni. Okey. Okey. Soalan seterusnya. Nyatakan bentuk taburan data tersebut. Yang ini kita tengok dia pencung ke kiri. Pencung ke kiri. Nampak dia berat sebelah kiri. Jadi kita panggil dia pencung ke kiri. Bentuk taburan. Pencung ke kiri. Tengok dia berat belah mana. Kan? Pencung kiri, pencung kanan, ada nama-nama dia kan. Boleh? Okey. Jadi macam tu lah lebih kurang kan. Dan kaji last kita ni sebenarnya saya rasa topik-topik lain kamu dah okey. Yang saya risau topik yang saya risau ni. Ini topik yang risau. Yang mula tadi cukai, insurans. Yang saya dah masuk ni apa? Kadar apa dah? Faedah. Faedah tak masuk. Topik last tu memang saya tak masuk. Topik last tu kalau kamu jumpa skip lah. Topik last tu apa? Pemodelan matematik. Okey. Jadi alhamdulillah untuk hari ini setakat ni dulu. Semoga dapat manfaat kepada kamu semua. Dan saya doakan kamu semua boleh jawab dengan baik nanti. Okay, ini antara topik-topik yang kita ekstra topik saja. Kamu kalau boleh kamu jawab dua topik-topik yang lain. Bagi saya untuk kertas matematik kertas 2 ni, dia yang lagi senang jawab dulu soalan bahagian C dulu. Kan? Bahagian C tu 2 soalan. Kamu tengok bahagian C dulu. Nak jawab mana satu? Boleh jawab. Maksudnya dalam 15 minit pertama tu dapatkan 15 markah terus. Okey. Lepas tu dia masuk B. Dia jangan jawab soalan pendek-pendek dulu. Soalan besar dulu jawab. Soalan besar tu sebagai insurans kamu. Okey. Bila soalan bahagian C 15 dah dapat, kemudian 5 soalan bahagian B tu 45 situ. Sebab situ saja 45. Target dalam contoh apa? 5 soalan. Jawab 4 dulu ke 3 dulu pun tak apa. Yang kamu confident. Yang tak confident tinggal. Dah siap bahagian B tu dalam 3 soalan dah confident. C dah siap, baru pergi A. Sebab apa sebab yang tu? Bila soalan pendek kecil-kecil A tu, bila masa kamu kritikal, kamu sempat buat tau. Contoh tiba-tiba kamu tengah jawab kan, cikgu kata ada tinggal lagi 10 minit. Banyak benda boleh buat soalan pendek. Tapi kalau kamu buat yang pendek dulu, tiba-tiba dia kata tinggal lagi 10 minit, soalan besar tak jawab. Masa tu kamu akan gelabah lah, panik, lupa habis semua. Tulis bukan tulis lah. Kena insurans kat belakang. Banyak benda nak tulis, nak kira, kacau. Okey, itu petua saya. Untuk kertas 1, saya tak ada petua apa. Jawablah sebaik mungkin. Kan? Sekurang-kurangnya pelajar kena jawab 20 soalan. Okey? Jawab 20 soalan. Jawab tu maksudnya kamu tahulah. Tengok soalan tu tahu nak kira. Betul salah tolak tepi, jawab dulu 20 soalan. Okey? Yang lagi 20 tu kalau dapat idea, dapat sikit, boleh agak-agak, boleh kira, kan? Soalan susah pun kadang-kadang kita boleh teka pula, ambil logik, tambah lagi 10. Yang biasanya 10 soalan terakhir tu ada soalan kebat, ada 10 soalan contoh, kamu hentam B lah, B. Saya rasa tahun ni B. tahun ni soalan susah B. Okey, jadi kita jumpa lagi insya-Allah dalam kelas MAT. Yang ambil MAT kita jumpa lagi, yang tak ambil MAT, yang mana belajar dengan saya melalui online saja selama setahun ni. Saya doakan kamu semua jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Go. Sama-sama.